Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nabil Najmi bin Hazimi daripada kelas DDTS 3A dan nombor matrik saya adalah 01 DDT 19 F1005. Okay, jadi untuk hari ini saya akan membentangkan mengenai tajuk yang telah saya dapat, iaitu Explain about hacking methodologies. Dan saya akan menceritakan apa sebenarnya yang telah terjadi kepada syarikat ABC tersebut, apa yang kita boleh cegah dan software tool apa yang kita boleh gunakan. Okay, ini adalah sebagai penerangan, ini adalah report saya. Okay, seperti yang kita tahu kan, kat hacker ni sebenarnya ada yang baik dan ada yang jahat. Okay, first saya akan cerita yang baik dulu. Yang hacker baik ni adalah white hats. White hat ni dia profesional, tapi dia tak godam ataupun dia mencuri data daripada syarikat tersebut. Okay, contohnya dia akan tolong, saya akan bagi contoh, seorang hacker ni dia tolong syarikat Google. Dia tolong bagi tahu apa kelemahan yang ada pada software ataupun data-data yang ada pada Google. Itu adalah salah satu contoh untuk white hat. Dan black hat ni dia amat bahaya, kerana black hat ni dia profesional, sangat mahir, dan diorang ni ada cara mereka tersendiri. Sebelum diorang nak hack ni, diorang pasti merancang dahulu sebelum melakukan serangan. Okay. Contohnya dengan sistem hacking yang proses perancangan diorang ni, diorang akan serang berdasarkan maklumat yang diperolehi, okay, yang diorang dah dapat sebelum diorang nak attack tu. So penyerang ni dia akan menjalankan proses hacking ni dengan menggunakan alat diorang yang diorang buat sendirilah. Okay, seterusnya saya telah pun mengambil maklum mengenai isu ini. Setelah diteliti, saya mendapati ada beberapa serangan yang telah didapati pada syarikat ini. Okay. Setelah saya menganalisa kelemahan syarikat ini, saya dapati hacker iaitu penggodam ni, dia telah melakukan gaining access. Okay. Caranya adalah mereka telah membuat password cracking. Okay. Syarikat ABC ni telah diserang secara pasif dengan serangan ke atas sistem yang tidak menyebabkan perubahan kepada sistem dalam apa-apa cara. Tak ada ubah apa-apa pun. Okay. Serangan mereka ni adalah untuk memantau dan merekodkan data secara bersih. Diorang ni ibarat diorang hack, kita tak tahu apa-apa pasal diorang. Diorang memang amat mahirlah dengan cara diorang tersendiri kan. So terdapat cara dengan menggunakan password cracking ni. Antaranya adalah dengan menggunakan brute force attack. Okay. Brute force attack ni dia mencuba semua kombinasi yang mungkin sehingga kata laluan tu dia dapat. Dia tak kisah macam mana dia cari, dia mencuba, dia akan cuba sehingga dia akan dapat lah untuk menggunakan brute force attack ni. So dia akan access sehingga dia akan access target mereka tu. Kekuatan teknik mereka tu adalah untuk mendapatkan access tersebut lah, brute force attack ni. Even benda tu susah pun, dia tak akan cari sampai dapat. Okay. Seterusnya adalah mengenai yang saya dapat lah. Kita juga mengetahui lah kan, dapat tahu hacker ni seorang yang pakar kan. Bagi mereka, kerja yang diorang lakukan ni mudah. Banyak cara yang dilakukan seorang penggodam ni, iaitu hacker, untuk mencari kelemahan sebuah sistem website, sehingga mereka ni dapat hack website tersebut. Ada pelbagai tujuan seorang hacker ni dalam dia nak
hack website tersebut. So utamanya dia akan mencuri info data lah. Dia akan mencuri informasi data pengguna. Okay. Jadi di sini saya juga telah melakukan beberapa siasatan lagi mengenai syarikat ini. Serangan juga dilakukan dengan IP spoofing attack. Okay, IP spoofing ni cakap dia dikenali sebagai source address. Okay, source address spoofing, iaitu pemalsuan alamat IP hacker. Sehingga sasaran menganggap alamat IP hacker ni dia menganggap alamat hacker ni adalah alamat IP host di dalam network, bukan dari luar network. Okay. Padahal hacker mempunyai IP address kan yang 200, tapi dia lain. Okay. So IP spoofing ni dia terjadi ketika seorang hacker dia akan mengakali paket routing untuk mengubah arah dari data atau transmission ke tujuan yang lain. Okay, so paket untuk routing ni biasanya ditransmisikan secara transparent dan jelas sehingga membuat hacker ni dengan mudah untuk memodifikasi asal data ataupun tujuan dari data. Okay. So untuk IP spoofing attack ni kita boleh elakkannya dengan cara saya sarankan untuk menggunakan firewall. Okay, firewall ni sebenarnya antivirus lah. Macam komputer saya ni, saya menggunakan antivirus McAfee LifeSafe. Ini adalah saya punya antivirus. Cara dia mudah saja. Okay, yang McAfee LifeSafe ni dia ada banyak. Scan for virus, remove cookies and trackers. Okay, benda ni juga adalah remove cookies and tracker ni penting. Sebab hacker ni selalunya dia akan cari alamat kita, cari data kita. So remove cookie and tracker ni kita akan buang benda-benda lama. So hacker ni dia tak mudah lah. So dia ambil masa yang lama untuk hack kita dan tak senang untuk dia nak hack kita punya komputer tu. So inilah PC security saya. Dan ini adalah firewall. Okay, dia on. Kalau off, dia bahayalah sebab lagi-lagi kalau orang attack dari segi phishing kan. Phishing. So phishing ni kalau ada hack melalui website fake yang diorang buat. Kalau kita dah tertekan ke kan website tersebut, kita tak tahu website tu bahaya ataupun tak, tapi kita dah tekan. So manalah tahu kan website tu bahaya. So diorang akan dapatlah cari maklumat kita, everything about IP address kita, about kita punya password, anything, data kita. So benda tu bahaya. So bagusnya kalau kita onkan firewall ini. Sebelum kita nak akhir kata ni, saya akan beritahu iaitu kita perlu tahu apa yang hacker akan lakukan dan apa yang dia nak buat. Okay, actually about hacking methodologies ni dia ada 5 tau. Ada 5 iaitu reconnaissance, scanning, gain access, maintain access, cover tracking. Okay, sebab reconnaissance ni dia dikenali sebagai persediaan. Okay, di mana penggodam ni dia bersedia tau. Sebelum dia nak melakukan attack tu, dia akan cari kumpul maklumat tentang sasaran yang dia nak sasarkan, iaitu syarikat itulah. So seterusnya adalah scanning. Okay, scanning ni adalah melalui scan. Okay, so diorang ni akan dia mengenal pasti cara yang cepat untuk mendapatkan akses kepada network tu dan dia akan cari maklumat. Itu adalah scanning. So seterusnya adalah gain access. Okay, gain access dia adalah penggodam, dia mendapat akses kepada sistem melalui aplikasi, network,
dan dia mendapatkan kelebihan, itulah, dan dia akan mengawal sistem yang disambungkan kepada diorang. Itu adalah gain access. So seterusnya adalah maintain access. Okay, maintain access ni, dia penggodam ni dia menjamin akses kepada rootkit dan trojan. Dia organisasi yang menggunakan untuk melancarkan serangan tambahan ke atas rangkaian, ke atas network diorang lah kan. Okay. Seterusnya adalah cover tracking. Okay, cover tracking ni iaitu cover tracks. They hack cover the threat to escape the security personnel. Okay, yang ni tracks. Dia meliputi track mereka. Dia untuk melarikan diri. Pendek kata macam ni lah. Diorang akan melakukan dengan membersihkan cache, cookies, sekian nama diorang. Diorang memang bijak melakukan serangan sehingga kita tak dapat tahu apa yang diorang lakukan. Akhir katalah, untuk kesimpulan, syarikat kita perlu berhati-hati apabila adanya serangan yang akan berlaku pada bila-bila masa saja. Kenapa? Sebab attack ni kita tak tahu hacker ni bila-bila je dia boleh buat. So kita perlulah bersediakan. Dengan apa? Kita perlu gunakan firewall lah untuk lebih mempertahankan data syarikat kita kan. Itu adalah lebih penting, firewall tu. Kita perlu ambil tahulah cara untuk mencari kelemahan dalam rangkaian syarikat kita sendiri. Yes. Dengan itu, akhir kata, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.